Rumah panjang yang baru telah didiami dan ladang mereka pun telah dicucuk tanam. Kini mereka giat memburu binatang dan menangkap ikan. Ikan merupakan makanan protein yang penting bagi orang-orang Temia. Mereka menggunakan bermacam-macam cara untuk menangkap ikan. Perangkap ikan atau bubu diletakkan semalaman di bawah kayu-kayu di sepanjang tebing sungai. Jala tidak menghasilkan tangkapan yang banyak kerana terdapat batu-batu yang besar di dalam air di hulu sungai. Cara yang lain ialah dengan menggunakan serampang. Mereka jarang menggunakan pancing kerana hasilnya sedikit dan hanya cukup untuk keluarga sendiri sahaja. Untuk mendapatkan ikan yang banyak, mereka membuat empangan dan kemudian meracun ikan-ikan dengan akar tuba. Kerjasama amat perlu untuk menjayakan usaha ini yang diadakan sekali atau dua dalam setahun. Empangan biasanya dibina di bahagian sungai yang berdekatan dengan lubuk yang dalam, iaitu tempat pembiakan berbagai jenis ikan sungai, seperti ikan kelah, sebarau, dan tengas. Untuk membina empangan, kayu yang berat dilintangkan di dalam air di antara batu-batu besar. Kemudian, dibina satu rangka yang mempunyai pelanta yang tinggi di tengah-tengahnya. Pelanta ini dibuat daripada buluh yang tersusun rapat. Ia ditindih dengan batu-batu yang berat supaya tidak terumbang-ambing bila dipukul arus. Apabila dilanda air, ikan-ikan akan terdampar di atas pelanta ini. Kepingan-kepingan buluh diletakkan ke atas rangka ini untuk menahan dan meninggikan paras air kepada tinggi pelanta.
Empangan ini yang dibuat bertungkus lumus selalu diruntuhkan oleh banjir di musim tengkujuh. Mari. Oh, sur, mari. Sur, biar nampak mati. Mana tu? Awas. Bukan ucap, otak juga. Akhir sekali, dahan-dahan dan daun diletakkan pada kepingan-kepingan buluh tadi untuk menampal lubang-lubangnya. Mereka kemudiannya membawa akar-akar tuba yang diambil dari hutan menuju ke hilir lubuk dengan berhati-hati supaya tidak menakutkan ikan-ikan di dalam lubuk itu. Di tepi lubuk, mereka pun mengikat rakit dan mula menumbuk akar tuba untuk mengeluarkan racunnya. Racun ini akan masuk ke paru-paru ikan dan terus ke saluran pernafasannya. Ikan itu akan kelemasan dan akhirnya mati kerana kekurangan oksigen. Apabila ikan-ikan itu timbul di permukaan air, orang-orang yang sedang menunggu dengan tenang dan sabar di tepi tebing terus terjun ke air sambil bersorak-sorak kegembiraan. Buat seketika, mereka berkelakuan seperti kanak-kanak mengejar ikan-ikan di dalam air.
Ikan-ikan yang terkena racun ditunda supaya melepasi empangan, lalu terdampar di atas pelanta yang telah disediakan. Kemudian, mereka mengocak air ke arah empangan untuk mengeluarkan ikan-ikan yang masih ada di dalam lubuk. Ikan boleh didapati di sepanjang tahun, dan orang-orang Temia memakannya setelah direbus atau disalai. Walau bagaimanapun, mereka ada mempunyai pantang yang tertentu ketika memakannya. Kaum wanita dilarang memakan ikan-ikan yang besar, dan wanita-wanita hamil tidak dibenarkan langsung memakan ikan sehingga ia melahirkan anak. Pantang ini kadangkala terpaksa dituruti oleh si suami supaya anaknya nanti tidak disampuk hantu syaitan. Semua kerja telah pun beres, dan kehidupan di ladang baru berjalan seperti sedia kala. Penghulu pun mengadakan satu perjumpaan untuk seluruh anak buahnya. Penghulu memulakan upacara dengan memuji kerajinan dan usaha gotong royong yang telah ditunjukkan oleh mereka dalam memulakan hidup baru, yang sekarang pulih seperti sedia kala. Beliau mencadangkan supaya mereka bersiap-siap untuk pergi ke bandar sebelum tiba musim tengkujuh bagi menjual hasil-hasil dari hutan. Mereka sungguh gembira dan akan segera mengumpul rotan dan jelutung dari hutan. Kuat. Dek, aduh, itu ni. Nak adi lah. Halo, itu. Aduh, mare cak matu. Iye man. Aduh, iye. Mare. Adi. Berbagai jenis rotan hidup subur di hutan-hutan tropika. Jenis yang kecil, kira-kira sebesar setengah atau 1 inci, tumbuh dengan banyaknya di tebing-tebing sungai. Jenis yang sebesar 1,5 hingga 2,5 inci hanya boleh didapati di hutan yang tebal sahaja. Rotan ini tumbuh serumpun dari 1 akar dan panjangnya di antara 100 hingga 200 kaki. Hujungnya yang berduri biasanya berada di puncak-puncak pokok, sementara batangnya menjala dan membelit di permukaan tanah. Duri-durinya yang tajam hendaklah dibuang dengan cermat. Pak, tolong em roh tu. Nah. Aduh, dia tak. Aduh. Tiga.
Dah. Hei. 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 Kau. Hei. Hei. Kita hidup nak. Bos, apa dua ambil? Dia cok. Ah. Cok lah. Cok terus. Oh, penjagaan je. Penjagaan. Rotan amat perlu dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis yang besar digunakan untuk membuat perabot dan hiasan-hiasan rumah. Dan yang kecilnya dibuat beg, bakul, dan beraneka jenis barang-barang rotan. Setelah dipotong mengikut ukuran-ukuran yang sesuai, rotan-rotan ini diraut dengan teliti dan diminyakkan sebelum dihantar ke bandar untuk dijual. Perabot-perabot dan barang-barang rotan yang rapi buatannya boleh tahan bertahun-tahun lamanya. Jangan pegang. Nah. Jangan. Awak. Jangan. Itu. Lah. Masuk ni berbat. Jadi mau cari dia. Lah, ada golap. Lah, lakaan kununya golap. Ah, kana yang nangin cah nong pacu. Hei. Lah, nyom masai. Dah makan ni tu. Ah, malu awan. Getah jelutong ialah satu lagi hasil hutan yang perlu dalam kehidupan kita. Ia ditoreh dari batang pokok jelutong yang besar setinggi lebih dari 100 kaki. Pokok-pokok ini hidup liar di hutan rimba dan tumbuh dari biji-biji yang disebarkan oleh burung-burung. Aduh, lah MC reluk mare. Jack, reh, alah. Pokok jelutong ditoreh setiap hari untuk mengeluarkan getahnya. Mereka menorehnya di waktu subuh kerana getahnya senang mengalir ketika udara sejuk. Getah ini kemudiannya dikumpul dan dibekukan dengan membubuh asid. Buku-buku getah direndam di dalam anak-anak air yang cetek supaya lembut dan mudah dilentur. Kemudian dibawa ke bandar untuk dijual dan diekspor. Getah jelutong ialah bahan utama untuk membuat chewing gum di samping lain-lain kegunaan. Sungai merupakan alat perhubungan yang penting bagi orang-orang Temia dan satu-satunya cara bagi mereka mengangkut barang-barang jualan. Orang-orang Temia sangat mahir membuat rakit dan buluh merupakan bahan yang terbaik sekali. Untuk membuat rakit, buluh-buluh dikumpulkan di tebing sungai dan kemudian disusun dan diikat tanpa menggunakan paku atau sebarang alatan moden. Supaya buluh-buluh itu tidak tercabut, sebatang kayu dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang ditebuk di tepi tiap-tiap buluh, lalu diikat dengan rotan.
boleh tali tu. Kena, cikgu. Duh, ri tu. Di, aduh. Sebuah pelantar yang tinggi dibina di tengah-tengah untuk penumpang dan barang-barang mereka. Disediakan juga pelapik yang tinggi untuk dapur supaya tidak basah apabila rakit ini dipukul arus. Dayungnya dibuat dari buluh atau kayu dan diletakkan di hujung rakit untuk mengayuhnya ke tengah sungai. Kemahiran dan tenaga amat perlu untuk mengayuh dan mengemudikan rakit ini, terutamanya di sungai yang deras dan berbatu-batu supaya tidak berlaku sebarang kemalangan. Nak tambah apa? Nak usi saya kelangar. Nak ada tak yang kelan. Mana orang? Sana dah ya. Nak buat apa? Ake dulu lah. Lah, dulu. Stop, ayo. Apa? Jangan tolong mana? Tak ada. Dulu ake dulu mama no ano. Kini siaplah 4 buah rakit untuk membawa penumpang dan barang-barang mereka. Setelah dimuat semua barang-barang, mereka pun siap sedia untuk memulakan perjalanan yang mungkin memakan masa 3 hari jika cuaca baik. Mereka hanya berakit di siang hari sahaja kerana batu-batu besar di dalam air akan membahayakan perjalanan di malam hari. Apabila malam, mereka berlindung di kampung Puak Temia yang berhampiran atau berkhemah di satu kawasan yang selamat. Berakit di kawasan jeram amat sesuai dengan orang-orang yang suka mengembara kerana ia tidak kurang seronoknya jika dibandingkan dengan perlumbaan kereta. Orang-orang Temia sangat gemar berakit sambil bersorak-sorak kegembiraan. Tetapi banyak bahayanya kerana rakit-rakit yang dikendalikan oleh orang-orang yang kurang berpengalaman selalu sahaja menemui kemalangan.
Bagi orang-orang Temia, sungai adalah sebahagian dari hidup mereka, sehingga mereka beroleh berbagai pengetahuan dan kemahiran tentang cara-cara berakit. Selain dari tanda-tanda di batu yang menunjukkan paras air, mereka tahu sama ada terdapat batu-batu di dalam air dengan hanya melihat arus dan haluannya. Mereka juga tahu bagaimana untuk mengelakkan arus yang berpusar-pusar di samping air yang mengalir deras lalu meresah keluar di celah-celah batu yang besar. Keseronokan berakit di lurah-lurah sungai jarang sekali dirasai oleh orang-orang di bandar. Inilah peluang untuk berehat sambil menikmati makanan di bawah sinaran matahari dan tiupan angin bukit yang dingin dan segar. Atau bermandi-manda di air tenang sambil menikmati keindahan alam semula jadi. Berbagai jenis orkid kembang segar di dahan-dahan kayu. Dan kadang-kala kelihatan sekumpulan beruang atau lain-lain binatang menyusuri tebing sungai. Keesokan harinya, setelah berkhemah di tebing sungai, mereka pun meneruskan perjalanan. Arus sungai amat deras, oleh kerana hujan telah turun dengan lebatnya di malam itu. Perjalanan semakin sukar, dan rakit mereka terumbang-ambing dipukul arus. Di musim tengkujuh dan semasa banjir, air di sungai naik sehingga 40 atau 50 kaki. Batu-batu besar kadangkala tercabut bila dilanda air dan terjadilah lubuk-lubuk yang cetek. Setibanya di Kampung Pulat, sebuah perkampungan di tepi sungai Nenggiri, yaitu tempat tinggal seorang ketua puak Temia, mereka pun singgah untuk mengunjungi saudara mara mereka. Mereka bertegur sapa, tetapi tidak bertanya khabar atau arah yang dituju di khalayak ramai, kerana takut didengar oleh hantu syaitan yang berkeliaran untuk mencari mangsa. Seseorang itu dilarang masuk ke rumah orang-orang Temia tanpa dijemput, kerana
mungkin ada orang sakit di dalamnya yang pantang diziarahi. Tetapi biasanya orang-orang Temia ini peramah dan sedia menerima dan makan bersama-sama dengan tetamu atau musafir yang singgah di rumah mereka. Orang-orang Temia di Kelantan mendiami sebahagian besar kawasan barat daya negeri Kelantan, sehinggalah ke sempadan negeri Perak dan Pahang. Sungguh pun setiap kumpulan ada mempunyai ketuanya sendiri. Seorang lagi ketua dilantik di kawasan lembah sungai. Dan orang-orang Temia di kawasan pedalaman menganggap yang tinggal di muara dan tebing sungai sebagai saudara mereka. Malah, kebanyakan dari mereka ada mempunyai saudara mara di lain-lain kawasan dalam lingkungan saka mereka. Ya, jadi belugur hadlah ijek ladu inain. Ya, ini bukan atik kiwek. Selut kami masyoi. Dia atik gandar la usiewek pami tidak. Na seluk cinate. Ya atik kiwek na nalako sila ka aliso. Lao ada ke? Ha, tidak lari. Ana wewek ke coy betul. Nanti nak ada. Wah, kayu. Lah, bisa kayu jamu jamu jawa. Nah, akhir kayu akhir. Ale, nyop nak. Nah, ada cak ayu ti. Kayu. Jok kaca. Ada Sambil beramah mesra, mereka saling bertanya khabar dan berita. Apabila mengetahui yang tetamu mereka sedang dalam perjalanan ke bandar untuk berniaga, ketua di situ menasihatkan mereka supaya menukar pakaian terap yang dipakai dan meminjamkan pakaian-pakaian yang lebih sesuai. Wanita-wanita Temia mendedahkan dada mereka bukanlah sebagai satu daya tarikan, tetapi untuk menyusukan anak-anak. Oleh itu, mereka tidak segan silu mendedahkan tubuh mereka. Tetapi di bandar, mereka tidak boleh berbuat begini, kerana ini akan menggemparkan dan menimbulkan kesiluan. Okey, ini abad tu. Nak og malikaw at Duh. Halo, pelaan. Duh. Latin. Subuh-subuh lagi, setelah bangun dari tidur, mereka pun meninggalkan Kampung Pulat, sebuah perkampungan Puak Temia di tebing Sungai Nenggiri untuk meneruskan perjalanan ke bandar. Di sini, sungainya luas dan tidak deras, dan ini memudahkan lagi perjalanan. Hanya terdapat sedikit jeram sahaja sebelum sampai ke hilir sungai yang tidak didiami orang.
Dari gunung, sungai mengalir berliku-liku dengan menempuh bukit-bukit batu kapur dan kampung-kampung Melayu. Orang-orang Temia berhubung rapat dengan orang-orang Melayu yang tinggal di kampung-kampung di sepanjang Sungai Nenggiri. Menerusi pergaulan ini, mereka fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Terdapat juga kawin campur di antara orang-orang Temia dengan orang-orang Melayu, dan setengah-setengah orang Melayu boleh bertutur bahasa Temia. Dengan ini, orang-orang Temia sedikit sebanyak bergaul dengan masyarakat Malaysia yang lain. Sambil beramah mesra, mereka saling bertanya khabar dan berita. Apabila mengetahui yang tetamu mereka sedang dalam perjalanan ke bandar untuk berniaga, ketua di situ menasihatkan mereka supaya menukar pakaian terap yang dipakai dan meminjamkan pakaian-pakaian yang lebih sesuai. Wanita-wanita Temia mendedahkan dada mereka bukanlah sebagai satu daya tarikan, tetapi untuk menyusukan anak-anak. Oleh itu, mereka tidak segan silu mendedahkan tubuh mereka. Tetapi di bandar, mereka tidak boleh berbuat begini, kerana ini akan menggemparkan dan menimbulkan kesiluan. Okey, ini abad tu. Nak og malikaw at Duh. Malo, pelaan. Duh. Matin. Subuh-subuh lagi, setelah bangun dari tidur, mereka pun meninggalkan Kampung Pulat, sebuah perkampungan Puak Temia di tebing Sungai Nenggiri, untuk meneruskan perjalanan ke bandar. Di sini, sungainya luas dan tidak deras, dan ini memudahkan lagi perjalanan. Hanya terdapat sedikit jeram sahaja sebelum sampai ke hilir sungai yang tidak didiami orang. Dari gunung, sungai mengalir berliku-liku dengan menempuh bukit-bukit batu kapur dan kampung-kampung Melayu. Orang-orang Temia berhubung rapat dengan orang-orang Melayu yang tinggal di kampung-kampung di sepanjang Sungai Nenggiri. Menerusi pergaulan ini, mereka fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Terdapat juga kawin campur di antara orang-orang Temia dengan orang-orang Melayu, dan setengah-setengah orang Melayu boleh bertutur bahasa Temia. Dengan ini, orang-orang Temia sedikit sebanyak bergaul dengan masyarakat Malaysia yang lain. Tu, nong kemarin, alam, nyom.
Perjalanan dengan raket bergantung kepada arus sungai dan tidak dapat diramalkan lamanya. Senja hampir menjelang, tetapi mereka masih jauh dari pekan yang berhampiran. Bila tiba di sana nanti, raket-raket ini akan dirombak dan buluhnya dijual. Mereka akan pulang berjalan kaki dengan meredah hutan, tetapi tidak semestinya mengikut tebing sungai. Di pagi hari yang keempat, mereka pun sampai di Bertam, sebuah pekan kecil yang dihubungkan ke lain-lain tempat dengan kereta api. Secara kebetulan, mereka sampai di Bertam pada hari Jumaat yang merupakan hari cuti di Kelantan. Hari ini diadakan pasar minggu di hampir semua pekan-pekan besar. Peniaga-peniaga dari Kota Baru yang syarat dengan barang-barang dagangan bertemu dengan petani-petani dari kampung yang membawa hasil tanaman mereka. Barang-barang ini diperniagakan dan terjalinlah persahabatan di antara kedua-dua golongan ini. Ay, mahal tu. Siap semua. Enggak. Ya, sil ada jual tu. Di Bertam, orang-orang Temia tidak dianggap ganjil atau menjadi tumpuan ramai. Sebaliknya, mereka disambut baik sebagai saudara-saudara dari pedalaman. Kedatangan mereka yang kerap telah mengeratkan lagi tali persahabatan dengan penduduk di bandar. Dengan pendapatan baru yang diperolehi, mereka membelanjakannya dengan membeli barang-barang keperluan, sehinggalah ke barang-barang mewah yang tidak diperlukan sangat dalam hidup mereka. Tinggi 20. Setelah beberapa hari menempuh hutan dengan mengikut tikas-tikas binatang yang bersimpang siur di bukit dan di lembah sungai, mereka pun sampai di rumah, syarat dengan barang-barang belian dari bandar. Ini abad tu. Satu perkara yang menarik dalam hidup orang-orang Temia ialah mereka sentiasa berkongsi sebarang keuntungan yang diperolehi tanpa mengira jumlah hasil yang didapati oleh tiap-tiap seorang dari mereka. Barang-barang yang dibeli dibahagi-bahagikan mengikut kehendak dan kegemaran masing-masing. Ya, cocok lagi. Wajib. Ini je. Nak objek ke Melati. Oh,